Sebab tu kita kata, dia kata kena tak boleh pakar. Kalau nak cerita tafsir, dalam kitab tafsir lah, apa sini. Sedangkan di sini seperti kita maklum daripada awal lagi, Imam Bukhari bermaksud nak tolak pendapat golongan Murji'ah. Ini berkait dengan akidah ni. Mereka mengatakan amalan itu tidak ada apa-apa maknanya. Tidak memberi kesan. Kalau baik pun tak ada kesan dia, kalau buruk pun tak ada kesan. Yang pentingnya seseorang itu ada iman dalam hati dia. Lepas tu dia kata hadis ini, ayat ini mengikut satu riwayat daripada Anas adalah yang terakhir turun daripada Quran. Sedangkan dalam hadis ni, umirtu an uqatilan nas, ini lebih dulu lagi. Nabi SAW katanya. Jadi lagu mana hak dulu tu nak mentafsirkan hak kemudian turunnya? Itu dia muskil. Tak boleh. Dia kata hak Hafiz Ibn Hajar tu tak boleh. Dia kata lagu tu tak boleh. Tetapi pada hakikatnya betul dah Hafiz Ibn Hajar tu kata tidak semestinya kalau bab tafsir orang kena dalam bab tafsir tu saja sebut. Boleh jadi tafsir tu ada kaitan dengan akidah. Jadi boleh juga disebut sini, apa salahnya? Itu. Jadi Imam Bukhari sebut walaupun berkenaan dengan tafsir, tafsir ni berkaitan dengan akidah. Itu sah. Yang keduanya, tidak semestinya sesuatu hadis itu kalau dia sebut dulu, dia tidak boleh mentafsirkan ayat yang turun kemudian. Tak semestinya. Sebab ulama-ulama tafsir kata boleh jadi satu ayat tu turun dulu, turun kemudian. Tafsir dia tu sudah ada dah dulu. Itu mengikut ulama tafsir. Jadi kedua-dua yang dimuskilkan oleh Aini itu boleh dijawab oleh orang lain. Yang ni Hafiz Ibn Hajar, dia kata tu betul dah. Dia takdir tu betul dah. Dia takdir. Baiklah. Sebelum kita pergi lebih jauh, nak ceritalah dari segi bahasa sikit. Sebab dah saat ni sebut dah kan, dari segi tanwin apa maknanya, kalau baris apa maknanya. Dia dalam bahasa Arab ni, baris-baris ni dia tidak saja. Baris-baris ni dia tidak saja-saja gitu je. Ni baris depan saja, sini kita kata nak baris atas. Tidak gitu. Bahkan kalau kita pergi dalam lagi, kita kata orang mengaji nahwu lah kalau dalam Arab ni. Dia kata kalau baris depan tu maknanya dia dalam keadaan rafu', kalau baris atas tu dalam keadaan nasab. Itu sajalah menunjukkan dia ni misalnya jadi fa'il ke, ni jadi maf'ul ke, ataupun lain-lain lagi. Tu peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Tapi apa maknanya? Kalau ia pun bahasa lain pun ada juga. Fa'il tu pelaku tu yang melakukan sesuatu perbuatan tu, dan yang dilakukan terhadapnya, objek tu orang panggil objek. Ada juga dalam bahasa lain, tak ada baris pun orang boleh faham betul lah. Apa faedahnya bahasa Arab ni? Baris buat menyusah kita kata. Boleh jadi. Tu kalau peringkat yang kedua tu dia sekadar dia tahu ni sebab dia jadi fa'il, sebab tu dia marfu', ni sebab dia jadi gini. Itu peringkat yang kedua. Tetapi dari satu segi menyusahkan. Apa ulama kata i'rab ni salah satu keistimewaan yang dibawa oleh Islam ialah i'rab. I'rab ini tentang baris-baris. Ini di antara keistimewaan Islam. Tak ada dalam hal lain. Dalam bahasa lain tak ada. Di antaranya ilmu isnad, ilmu i'rab, hasan ni baris-baris ni. Yang keduanya ilmu isnad, tentang sanad. Nak tahu cerita apa-apa mesti kena ada orang yang cerita, silsilah orang yang menceritakan itu, macam mana keadaannya, dia ni orang lagu mana, baru kita boleh terima. Tak boleh sembarangan. Ilmu ni yang kedua. Yang ketiga ilmu ansab. Ilmu ansab yakni ilmu tentang keturunan baka. Ni pun dibawa dalam Islam juga. Dalam hal lain tak ada.
Apa kelebihan keturunan bakal, dan kita nak tahu orang ni dia kata dia keturunan Nabi, dia sungguh ke tidak keturunan Nabi? Boleh tahu ke tidak? Lagu mana kita nak tahu, nak kesan betul ke tidak? Dia ada satu ilmu khusus. Jadi 3 ilmu ni adalah di antara keistimewaan orang Islam yang tidak ada pada orang lain. Tidak ada pada orang lain. Itulah yang disebutkan oleh ulama. Yang kita nak sebut di sini tentang ilmu yang pertama, ilmu i'rab orang panggil. Ilmu tentang baris-baris ni. Baris-baris ni sekali-sekali kita kata tadi lah, sekali-sekali macam menyusahkan, kena melera baris-baris. Akhir sekali kita tengok orang Arab pun lah ni tak cara baris-baris. Kalau dia kecek tak tahu mana baris, tak sebut tu satu perkara. Ada kalanya sebut talak lain, mana tidak serupa hak asal, tidak mengikut kaedah hak asal. Lagu mana? Dan kenapa terjadi begini? Ini dia panggil, kalau nak tahu siapa gitu, dia panggil termasuk dalam falsafah bahasa. Falsafah bahasa. Falsafah bahasa Arab. Dia kena pergi situ lah. Jadi oleh kerana kita ni mengaji Quran, mengaji hadis, dia ada kaitan dengan benda tu, elok sebut sikit sebanyak untuk pengetahuan. Secara umum apabila kita sebut boleh faham lah. Cuma kita tak tahu, kalau tak mengaji tu, itu bab lain. Tapi kita faham benda tu apa tujuannya. Apa tujuannya. Ada baris-baris tu. Apa hikmahnya kita kata. Jadi baris-baris ni, kalau kita kaji bahasa Arab, dia memberi makna tanggungjawab. Itu makna baris. Tanggungjawab ataupun kerja, tugas. Itu baris. Itu makna dia. Kalau kita panggil dalam bahasa kita Melayu huruf saksi. Alif, waw, ya. Jadi menentukan baris dia tu lah. Kalau ba tu tak tahu lagi. Ba ke bu ke bi ke tak tahu lagi. Tapi kalau ada alif, tahu lagi. Jadi itu sebagai saksinya bahawa ba ni baris atas. Kita kata. Kalau ya, tahu. Ini sebagai saksinya. Ba ni baris bawah, bi. Kita kata. Begitulah seterusnya. Orang panggil huruf saksi. Dalam bahasa Arab, istilah masing-masing lah. Bahasa tu ada benda ni. Bahasa mana-mana pun. Dalam bahasa Arab, dia panggil huruf ni, kalau kita panggil huruf saksi, dia panggil huruf ilat. Huruf ilat. Ilat tu apa makna? Sakit. Sakit tu maknanya ilat. Huruf yang tidak ilat ni, tidak alif waw ya ni, dia panggil huruf sahih. Apa makna sahih? Huruf sihat. Itu mana dia? Huruf sihat. Sihat ke mana? Yakni hak sihat ni, sebab tu kita tengok dari segi bahasa Arab, kalau baris ni huruf hak saksi kita panggil dalam bahasa kita ni, ataupun huruf ilat dalam bahasa Arab tu, dia tak boleh terima baris. Sebab apa? Orang sakit, takkan dia nak pikul tugas, tanggungjawab, nak buat kerja. Itu falsafah dia. Yang kita kata falsafah tu. Takkan hak sakit ni dia nak mikul kita nak buat ke dia. Apatah lagi dalam keadaan orang sihat ada. Sepatutnya kita beri tugas itu, tanggungjawab itu kepada hak sihat. Barulah adil, barulah tidak nyanyo. Gitu. Misalnya, banyak dalam bahasa Arab ni, banyak lagu tu. Misalnya, yaqulu, qala yaqulu, sayaqulu sufaha, yaqulu. Dia asal dia je yaqulu. Waw tu tidak mati, tapi waw tu baris depan. Waw tu baris depan, yaqulu. Ni kalau orang mengaji Arab dia tahulah. Sebab apa? Yaqulu ni tak ada wazan dia, orang panggil. Tak ada neraca untuk kita nak masuk dalam bab mana. Tak boleh masuk. Tak ada. Kalau kita kata dia yaqulu, baru masuk. Baru ada bab yang pertama. Dalam ilmu sarah, fi'il thulathi mujarrad ni ada ni ada. Hak ni termasuk dalam yang pertama. Kita boleh masuk lalu. Kalau kata yaqulu, apa yang jadi yaqulu? Asal dia yaqulu. Sebabnya tadi, kaedah tadi, iaitu waw ni hak sakit, qaf tu hak sebelum pada dia tu hak sihat.